Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar semuanya? Khabar baik. Kita pun rindu sebenarnya kalau pergi kampung, pergi kedai kopi, kedai makan kan. Datang-datang bersalam kemudian bertepuk tampar. Tapi sampai bila kita kan? Itu lagu. Apa khabar semua? Harap semua berada dalam keadaan yang baik hari ini, hari Jumaat, edisi 23 Julai 2021, 13 Zulhijjah 1442 Hijrah. Bertemankan kami berdua, saya Mission dan juga Fatri. Dan kita akan bersama-sama pada hari ini untuk kita bawakan pelbagai lagi perkongsian yang sangat menarik. Apatah lagi sekarang ini, mood nak mengibarkan jalur gemilang tu memang sangat tinggi lah kan? Betul lah, terutama kita dalam kemeriahan dan juga rasa hebat untuk Olimpik. Tetapi dia macam Euro lah. Masih lagi kekalkan 2020. Okey, betul. Okey, dan saya membayangkan sebab bila kita lihat, saya pun masih lagi teruja. Yang paling saya ingat tentang Beijing 2008 ya. Kenapa? Sebab dia bermula kan 2008. Jadi persembahan pembukaan tu pada pukul 8 malam, 88 8 macam itulah. Kemudian pada 8 everything semuanya 8. Memang direncana macam itulah kan. Malam ini akan berlangsung ataupun petang lah ni akan berlangsung upacara pembukaan rasmi Sukan Olimpik 2020. Menariknya, tanpa kehadiran penonton, ini dijangkakan akan menjadi Olimpik yang paling janggal sekali. Mungkin juga kerana mereka juga mungkin apakah akan membuat bantuan dengan suara. Betul, akan ada teknologi virtual difahamkan, ada saja. drone, semua teknologi lah cara pembukaannya penuh dengan Itulah. teknologi. Sebab sukan ni walaupun yang bersaingnya adalah atlet, namun yang menghidupkannya kalau bola pemain ke-12, tapi penonton lah yang akan memberikan aura, tepukan ya, setiap kali ada bertukar formasi dan sebagainya. Tapi saya tak pasti bagaimana, apakah dikurangkan jumlah mereka yang telah membuat persiapan sebab nak berlatih untuk Olimpik ni kan. Kadang-kadang makan tahun ya, pergerakannya sangat luar biasa. Betul, kalau Olimpik 2026 nanti, 2024 nanti, persediaannya bermula sekarang lah. Jadi bayangkan persediaan kepada Olimpik yang tahun ke-5 pertama kali dalam sejarah ni dilangsungkan. Jadi kita akan berbicara nanti kerana atlet Malaysia pun akan mula turun ke padang pada hari ini. Tapi kita ada beberapa perkongsian menarik juga di Malaysia pada pagi ini. Antaranya adalah berkenaan dengan peniaga dalam talian. Betul. Yang terjejas. Kadang-kadang ada yang memang tak boleh berniaga di premis, tapi mereka berbuat online. Ada perniagaan yang memang tak boleh buat online. Ya, contoh kalau makan pun, kalau anda berniaga katakan steamboat kan, konsep memang kena macam tu. Dia tak boleh bungkus. Jadi kena mencari satu alternatif ataupun satu idea lain. Dan yang paling saya sedih bila mana ada yang sebenarnya berniaga katakan butik pengantin ke. Ada yang hantar mesej kata dah tak berniaga lagi dah. Dia memang tutup terus dah. Dan kita perhatikan ke premis pun dah keluar nombor dah. Untuk dijual, untuk disewa. Jadi cabaranlah untuk mereka untuk kekalkan. Tapi yang paling kesian bila saya tengok ada gambar yang kata terpaksa berhentikan kerja. Hari ini hari terakhir dia bertugas ya. Jadi kita harapkanlah semoga kita cepat-cepat mencapai. Jadi hari ni pasti sakit Oh dah, saya sedang lenguh ni. Sebab semalam baru mendapat suntikan kedua. Jadi memang yalah segala kesan sampingan tu tak dinafikan adalah, cuma sekarang lenguh sikit sajalah. Tapi alhamdulillah saya dah selesai. Dan semalam pun ramai, proses sangat lancar. Saya nak beri pujian jugalah. Sebab kita datang memang tepat pada masanya, tak perlu menunggu lagi untuk suntikan kedua. Memang dengan petugas-petugas yang sangat memberi informasi yang sangat baik. Kalau suntikan kedua adalah laluan pantas. Ada laluan pantas. Kita terus masuk dah, tak perlu nak isi borang apa semua, tunjuk kad saja yang diberikan tu. Dan yang pasti sangat penting adalah untuk sama-sama tau. Maksudnya temu janji tu sama dengan masa. Dia akan cek yang itu saja dan dapatkan suntikan tu baru ada macam okey jalan. Tak boleh temu janji temu pukul 4 tapi datang pukul 8 pagi tak boleh. Jangan. Dia akan pastikan supaya ikutlah sebab dia masing-masing ada masa masing-masing. Okey. Dan seterusnya kita akan ada satu lagi perkongsian. Ini berkaitan dengan air mata. Air mata lah kesedihan. Kering sudah air mata. Okey. Dan tu jalan pengisian peti hari Jumaat ni, dan kita pun sebenarnya kalau ikutkan di 13 Zulhijjah dan sejak sekolah agama pun kita faham 11, 12, 13 hari tasyrik, hari yang dilarang kita untuk berpuasa. Sebaliknya masih lagi boleh kita lakukan ibadah korban. Tahun ni pun kita tak dapat menyaksikanlah ramai-ramai berkumpul. Kerana sembelihan pun dibuat di tempat yang tertutup. Ada SOP, cuma melibatkan pelbagai pun yang secara terancang dan juga begitu teliti sekali untuk memastikan kita semua ada penjarakan yang sebaiknya. Okey, sekarang jam 8.05 pagi. Okey, kita nak teruskan dengan perkongsian atlet Malaysia yang akan bersaing di Sukan Olimpik. Sebab sebenarnya untuk pengetahuan kita ada 30 atlet yang akan bersaing. Mungkin kita hanya mengetahui beberapa nama sahaja. Yang popular. Ya, betul. Dengan harapan kita untuk mencari 3 pingat dan 1 kilauan emas yang pertama. Ini antaranya akan kita
bacakan. Syakira Masaik ini akan beraksi sebentar saja lagi untuk acara pertama dalam acara memanah ni. Atlet Malaysia pertama akan turunlah, Khairul Anwar Muhammad, antara senior juga, ini Olimpik keduanya untuk turun pada kali ini. Jadi skuad memanah akan mula turun padang dengan awalnya Lee Hak Wei, atlet olahraga kita, dan Azrin Nabila Alias, atlet yang masuk di last minute ni, peringkat-peringkat akhir ni, sebagai atlet wildcard Malaysia. Dan ini acara terjun Cheon Jun Hong dan Leong Mun Yi. Mungkin apakah akan membuahkan pingat Diharapkan gangsa? satu pingat daripada terjun, antaranya daripada Eng Yanyi dan juga Nur Dabitah, dan kita ada Olimpian kita, pemenang pingat gangsa pada 2016. Ini dia Pandalela Rinong Pang dan juga pasangannya Pi Jing En juga akan beraksi. Jadi Pandalela ni, kalau awak tengok satu video dia workout tu, memang seram lah. Ya, okey. Dan kita dapat perhatikan aksi training beliau dalam Twitter rasmi Olimpik. Ya. Dan ini Lee Zijia, pemain badminton harapan daripada camp badminton, bersama dengan Wilson Sim, perenang negara, yang akan turun nanti. Aaron Chia juga badminton, Sonia Chia juga badminton. Jadi Aaron ni pun pernah keluar satu kenyataan, dia kata sangat penting untuk menang perlawanan pertama. Betul. So bagi momentum awal. Ya. Tapi saya kira badminton pun menarik sebab Jepun juga ada barisan mungkin misteri sangatlah, juga. Ya. sangat. Jepun dan China masih lagi yang Apakah menjadi tuan rumah pertama lah. ada kelebihan? Okay, ini cabaran sengit badminton. Ya, Chang Pen Sun dan Goh Liu Ying, pemenang pingat perak. Goh Liu Ying akan menjadi pembawa bendera, tetapi Datuk Hazizul Hasni Awang antara harapan kita dari sukan berbasikal. Itu dia jago basikal yang pernah tidur dengan trofi dunia. Apakah mampu untuk mengulangi pencapaian hebat? Betul. Sandaran untuk Syah Firdaus Syahrum juga basikal. Gavin Carl Green, antara atlet golf kita yang akan turun awal juga untuk beraksi. Dan Kelly Tan Guat Chen, seorang fighter, dan hari itu kita bersama dengan Farah N. Dia akan turun, tapi semalam dia kongsikan satu gambar. Dia berlatih satu tempat bersama dengan juara dunia. Wow. Okay. Jadi itu hebatlah. Khairul Nizam Effendi, atlet pelayaran. Jeremiah Lu Peizing, juga atlet dari Malaysia akan bersaing pada beberapa masa. Dan ini atlet-atlet pelayaran kita lah. Nur Syazrin Latif, Nur Aisyah Jamil, bekas student saya ni. Dua-dua ni di UiTM Perlis. Terima kasih lecturer doakan. Tapi mereka memang dah beraksi lah kan. Jadi kebanggaan tu dari Perlis, mereka akan datang bersama dengan Juni Karimah Nur Jamali, juga pelayaran. Juga aksi menembak yang bakal juga, saya perhatikanlah kalau ikut laporan akhbar, ada harapan jugalah. Mungkin tempat yang agak bagus dalam kedudukan. Ya, jadi itu 30 atlet yang akan bersaing. Hari ini akan bermulanya acara-acara pertama Malaysia. Acara menembak juga akan memulakan tugasannya, acara memanah terutamanya. Atlet pertama akan turun pada petang ini di Tokyo. Jadi harapan kita besarlah untuk dapat sasaran 3 pingat. Ataupun sekalipun tanpa pingat, perlu juga untuk dipecahkan rekod kebangsaan. Okey. Kita juga mengharapkan supaya rekod 100 meter wanita dapat dileburkan, dan rekod tu saya kira berusia 28 tahun. Betul, setuju. Masih lagi dipegang oleh Ji Shanti. Ya. Apakah dapat dipecahkan dalam Olimpik pada kali ini 2021. Agak sukar, tapi tak ada yang mustahil lah. Apatah lagi dengan Tamasya. Dan kita nak bertanya khabar salah seorang rakan media kita yang berada di Tokyo, Jepun, untuk melakukan liputan. Ini seorang jurugambar, dan ini bukan Olimpik pertama beliau. Kita bersama dengan Kamarul Akhir Muhammad Zan, seorang jurugambar sukan yang berada di sana, dan pada ketika ini fahamkan berada di venue untuk acara memanah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar KA? Baik. Ya. Okey, awal pagi bangun ya. Oh, awal. Tak cukup tidur pun. Tidur Biasalah bertugas kan. Sana jam berapa sekarang KA? 9.10. Okey. Okey, baik. Bagaimana dah dapat ke momentum dan juga idea-idea, motivasi, situasi di sana untuk memberikan yang terbaik gambaran fotografinya? Alhamdulillah, okay, so far so good. Masa kita tiba tu, kita kena quarantine dulu di hotel. Very basic quarantine 3 hari, dan hari semalam baru saya dengan Anis pergi ke media center untuk collect bib, untuk collect media kit. Dan hari ni, dah malam tadi saya sempat ke Yokohama Stadium untuk shoot game Brazil lawan Jerman. Wow. Sempat layan satu half je sebab tak duduk lama, sebab agak jauh, 45 minit lebih kurang daripada Tokyo. Ya. Okey. Okay, pagi ni berada di venue mana? Dan kabarnya nak cover atlet Malaysia pagi ni Dah cover dah pun. Dia dah warm up dah tadi. Okay. Saya kira dah warm up. Sekarang ni dia dah start masuk lah.
start bertanding lah kiranya. Okey. Bagaimana dengan rakaman momentum? Biasa kalau kita pergi ke venue sukan besar kan, mesti wajah rakyat tu pun menjadi tumpuan, suasana mungkin bendera ke apa ke, mungkin maskot ke, bagaimana situasi yang dapat diceritakan? Situasi, rakyat di sini tak banyak yang keluar lah. Diorang pun mungkin dalam fasa darurat. Jadi yang ada kebanyakannya volunteer ataupun yang macam frontliners lah. Security, orang-orang yang bertugas dan lokal yang bekerja. Dan keadaan okey, cuaca okey. Panas jugalah macam Malaysia rasanya. Okay, sebenarnya apa yang menjadi satu titik perbezaan lah yang paling ketara lah untuk buat liputan Olimpik Tokyo 2020 ni dari sudut SOP-nya, sebab saya percaya ni Olimpik ataupun temasya yang sangat berbeza kan KA kan? Okey, kalau nak kata beza tu sangat-sangat beza. Kita dah start planning daripada beberapa bulan lepas untuk benda ni. And then kita ada beberapa proses untuk masuk ke Jepun pun kita kena ada hantar activity plan untuk approval. Okay, government Japan approve kita punya activity plan baru kita allow to enter Japan. Lepas tu on ground kita tengok memang majority sekeliling ni semua pakai mask, kita keep distance, even dalam ni pun ada macam barrier, ada plastic cover untuk kita cuba elakkan daripada direct ni lah communication dengan orang sebelah, sebab kadang-kadang orang sebelah ni tengah makan kan. Jadi dia makan pun dia makan, tapi ada penghalang tu, sekurang-kurangnya ada satu protection sikit lah. Okey, jadi maksudnya peralatan pun perlu ada proses sanitasi dan semuanya untuk masing keselamatan? Ya. So dekat semua venue memang ada, setiap kali masuk kita akan scan temperature dulu pakai mesin, and then sanitize tangan, lepas tu baru kita masuk scanner. So lepas tu masuk lagi sekali nak kena scan, sanitize lagi sekali. Basically memang SOP tu agak bagus lah. Ya, KA boleh bawa kita berjalan sikit tak kat sana? Kita nak tengok situasi di tempat memanah ni. Oh, tempat mana jauh nak kena jalan dia dalam few minutes. Kalau you all ada masa, then okey lah kita jalan-jalan sampai Oh, jauh tu. Yang sini saja. Yang dekat. Ini di kawasan media. Ni media center. Okey. Sebab kalau dekat aku takut line tak berapa kuat ke. Ya. Mana rakan-rakan media Malaysia yang lain KA? Diorang dekat FOP lah. Saya konting sekejap sebab you all. Okey, faham. Nak tanya, dah nampak gambaran Marai Toa? Maskot Olimpik. Oh, belum. Maskot kecil je nampak. Maskot betul belum lagi. Mungkin malam sekarang baru dapat jumpa. Ya. Okey. KA, ini Olimpik yang keberapa KA dah buat liputan? Olimpik pertama. Olimpik pertama yang julung. Okey. Yang pertama. Faham. Jadi maksudnya memang ini pengalaman yang sangat-sangat ditunggu dan berbeza lah KA ya? Sangat berbeza daripada yang biasa-biasa. Ya. Okey KA, mungkin ada sedikit harapan dari sudut petugas-petugas media sebab kita akan berkampung dekat sana lama kan. Jadi harapannya, adakah KA rasa ini Olimpik pertama kita akan mendapat kilauan emas? Sama-sama kita doakan. Saya rasa fair chance untuk semua atlet. Sebab kebanyakannya atlet pun tak bertanding dalam tempoh yang agak lama. Jadi tidak mustahil kita dapat satu kilauan peringkat emas untuk dibawa pulang. Ya. Badminton, berbasikal atau terjun KA? Saya rasa antara tiga-tiga lah. Itulah, kita tak sebutlah, tapi realistiknya mungkin salah satu. Ya. Oh, jawapan selamat KA Biasa. Sana okey semua. Baik KA, terima kasih banyak, jaga diri ya. Alright, terima kasih. Assalamualaikum. Stay safe. Langsung dari Jepun. Okey, mungkin ni tak dapat gambaran lagi. Penerbit mungkin nak tunjukkan maskot kali ini. Yang kalau kita perhatikan kalau Jepun ni banyak animasi kan. Banyak watak-watak kan, karakter. Jadi kali ini dia angkat yang apa namanya tadi?
maraih tua untuk Olimpik dan Paralimpiknya bernama Someti. Oh, okey. Baik, ini mesti sangat berbeza lah ni kan? Okey, jadi tadi saya dah kirimkan. Okey, penerbit mungkin dapat paparkan untuk pengetahuan. Ya. Okey, sebelum tu saya tertarik dengan satu fakta tentang Olimpik. Formiga. Okey. Siapa tu? Tak pasti. Siapa? Pemain bola sepak wanita Brazil. Okey. Dah jadi satu rekod. Dia beraksi dalam 7 Olimpik. Okey, faham. 7 Olimpik maksudnya lebih 25 tahun dia beraksi. Jadi masih lagi kuat, masih lagi bertenaga. Jadi atlet yang mencipta sejarah paling banyak beraksi di Olimpik 7 kali. Ya, betul. Dan bola sepak pun dah memulakan persaingan pada bulan pertama. Jadi memang sangat menarik untuk kita ikut sebab ni Olimpik yang sangat berbeza. Dan apabila kita cakap pasal berbeza tu, kita nak berteriak seketika lah. Ya. Dan teruskan bersama kami di MSI. Jangan ke mana. Okey, kembali dalam MHI Malaysia hari ini sambil anda berkopi ataupun sedang melayani pelbagai hidangan. Lagi korban ke? Ya. Dimasak. Pagi ni mungkin baru fikir idea lah kan. Nak buat apa dengan hidangan ataupun jodoh korban tersebut. Mungkin kalau nak kopi tu, memang saya harapkan agar kita pilih kopi yang baik lah. Jangan kau pilih dia dari aku. Itu memang pahit lah. Itu dia. Saya sebut pasal tadi bola semua kan. Okey. Kita teringat ada satu video yang viral tu. Yang mana satu? Yang pasal pegawai keselamatan tu. Okey. Ditanya pada pemandu wanita kan. Apa perbezaan antara awak dan Ronaldo? Okey, jawapannya? Ronaldo bermain di padang. Awak bermain di fikiran saya. Okey, kita nak kongsikan. Ini ada satu perkongsian yang kebawakan #kita Malaysia. Buat usahawan PKS Media Prima Omnia ingin membantu anda. Bersama kami, kita kembangkan jenama produk mahupun perkhidmatan anda semua dengan pakej serendah RM5,000. Anda juga berpeluang untuk senaraikan bisnes anda di portal Media Prima termasuk TV, radio, surat khabar digital dan e-dagang Wow Shop. Dan peluang mendapat sebahagian daripada nilai media keseluruhan sebanyak RM1 juta untuk 20 peserta terawal sahaja. Dan hubungi kami di kitamalaysia@mediaprima.com.my untuk peluang menarik ini. Jadi terpaluk pada terma dan syarat. Jadi yang penting anda berurusan dulu, dapatkan gambaran dan moga-moga perkembangan anda ini dalam bisnes dan juga perancangan dapat kita sama-sama tingkatkan produktiviti demi menjamin ekonomi yang mantap. Ya, untuk pemahaman lebih lanjut, kita saksikan terlebih dahulu bingkisan yang disediakan ini. Buat usahawan PKS, Media Prima Omnia ingin membantu anda. Bersama kami, kita kembangkan jenama, produk mahupun perkhidmatan anda dengan pakej serendah RM5,000. Anda juga berpeluang untuk senaraikan bisnes anda di portal e-dagang Wow Shop dan peluang mendapat sebahagian daripada nilai media keseluruhan sebanyak RM1 juta. Tertakluk kepada terma dan syarat. Sertai kami sekarang. Okey, itu dia PKS dan yang seangkatan dengannya. Jangan lupa untuk mendapatkan peluang terhebat ini demi memastikan ada lonjakan dalam pendapatan dan strategi bersama Media Prima. Ya, okey. Sekarang kita nak kongsikan tentang satu isu yang saya percaya seluruh rakyat Malaysia sedang berbicara berkenaan perkara ini. Di mana-mana laman media sosial sekalipun ada perkongsiannya. Kita juga cuba memahami sebenarnya apa yang sedang berlaku. Ini berkenaan dengan misi kemanusiaan bantuan yang telah pun berlangsung. Tetapi ada cakap-cakap sikitlah di belakangnya kan. Jadi bukan mudah untuk menguruskan satu bantuan dengan jumlah yang besar. Okey. Sebab kita pun perhatikan kalau di Palestin bukan menggunakan mata wang kita. Okey. Tetapi ada kadang banyak transaksi dalam dolar dan sebagainya. Dan isu ini mendapat liputan yang cukup meluas, trending selama berminggu lamanya. Dan sidang media dilakukan penjelasan demi penjelasan. Hari ini mungkin lain. Bagi mungkin yang lalang ni, okey sekejap ini. Jadi menyebabkan semua orang keliru yang mana satu betul. Dan telah pun dibawa ke peringkat, saya rasa dah dibawa ke peringkat atasan. Mungkin maksud saya laporan polis sebagainya. Kalau ada fitnah akan disaman demi reputasi. Namun saya kira saya jangkakanlah. Pasti lepas ni ada maklumat daripada pihak lain pula. Sebab ia melibatkan satu jumlah yang besar, melibatkan sumbangan orang ramai, melibatkan juga harapan banyak pihak. Saya masih ingat ketika Ramadan tu memang betul-betul kita walaupun kita pun dalam PKP tetapi emosi terhadap Palestin tu cukup-cukup membara. Setuju. Jadi sebuah orang yang menyumbang wang
pasti ingin tahu di mana aliran wang itu dibelanjakan dengan tuntas, cermat dan juga melalui proses audit yang teliti. Saya kira ketelusan tu juga perlu diberikanlah, apatah lagi kita membabitkan misi kemanusiaan. Jadi kepada 3 individu yang namanya memang cukup panas pada ketika inilah Capri, Saudara Nadir dan juga Ustaz Abid Liu, masing-masing telah mengeluarkan kenyataan, masing-masing telah pun memberikan satu situasi mereka. Saya percaya macam Fitri cakap akan ada susulan kenyataan masing-masing untuk memberi pencerahan. Kita harap sebagai mereka yang mengikuti perkembangan ini juga supaya ada satu titik pertemuan lah dalam penyelesaian. Sebab bagi saya yang utama adalah misi untuk membantu tu. Kadang-kadang kita terlupa perkara tu, kita sibuk dengan benda-benda yang lain kan, teknikal yang lain. Tapi misi utama nak membantu tu tak sampai atau sampai tetapi tidak diutamakan. Kan? Okey. Jadi moga-moga ada individu yang wibawa yang mampu menjadi orang tengah untuk mendamaikan situasi ini, sebab kita bimbang disebabkan konflik kita ini, tumpuan utama sebenarnya untuk kita membantu warga di Gaza Palestin terhakis. Orang takut nak menderma dan sebagainya sebab ia memberi implikasi cukup besar. Setuju? Sebab kita sedia hari bahawa banyak sebenarnya NGO yang ada yang dah sekian lama puluhan tahun telah pun berbakti terus langsung ke Palestin. Mereka tetap berjuang. Takut-takutlah kerana isu ini pihak yang lain juga terkesan. Ada kesan rantaian yang wujud. Jadi moga-moga ada kesaksamaan, ada kebijaksanaan pihak berkuasa dan atau siapa sahaja untuk memberikan titik noktah kepada isu ini. Mungkin ia hanya isu dalaman tetapi yang lebih utama perjuangan utama untuk Palestin yang tercinta. Ya, betul. Apapun kita harap ada titik noktah tersebut kan. Saya percaya nanti akan ada susulan, kita ikuti dan insya-Allah nanti akan kita bincangkan dari masa ke semasa. Sekarang di dalam satu perkembangan yang berbeza pula, kita ingin kongsikan berkaitan dengan apa yang kita bawa tadi, iaitu bagaimana cabaran para peniaga dalam talian ini dengan kesukaran masing-masing. Ya, sebab kadang-kadang nak berniaga dalam talian ni dengan line internetnya juga satu perkara kan, nak dapatkan liputan yang baik juga satu perkara, nak dapatkan pembeli pun satu perkara. Ada satu kisah ni, ada seorang individu yang setiap malam buat live di Facebook tau. Tapi hanya 2 atau 3 orang sahaja yang menonton, melihat. Macam mana nak dapatkan pembeli kan? Ya, jadi memang memerlukan kepada individu yang ada ramai pengikut. Bila dikongsikan, jumlah tontonan itu meningkat berkali ganda dan jualannya pun meningkat juga. Jadi perlu ada sinergi daripada pihak lain untuk membantu peniaga yang sebegini. Ya, okey, kita nak kongsikan satu paparan berkaitan dengan cabaran peniaga dalam talian ini. Pandemik COVID-19 telah membawa perubahan dalam dunia peruncitan susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kebanyakan peniaga mentransformasikan perniagaan mereka mengikut situasi norma baharu. Selamat petang semua. Hari ini saya nak buat satu tutorial cara putar flash putar tab. Fu Jiakiat atau dikenali sebagai Uncle Fu, antara peniaga yang menjalankan perniagaan produk wangian secara dalam talian. Kisahnya tular di media sosial baru-baru ini apabila seorang pengguna di Twitter berkongsi kisah mengenai Uncle Fu yang kerap bersiaran secara langsung di platform e-dagang, namun jumlah penonton yang dicatatkan sekitar 7 orang sahaja. Ciapan itu ternyata menarik perhatian warganet, lalu terus menyokong Uncle Fu dengan membeli produknya. Meskipun berstatus orang kelainan upaya OKU, kekurangan diri individu berusia 31 tahun ini bukan penghalang untuknya mencari rezeki. Pinggan 32, pinggan 32, pinggan 32. Okey, lock bunga-bunga. Tak apa, lock bunga-bunga. Rosidah Ahmad atau lebih mesra disapa Maidah juga menggunakan medium media sosial untuk mencari rezeki dengan beraksi di hadapan kamera untuk mempromosikan pakaian yang dijualnya. Berusia 60 tahun, hampir setiap hari, Maidah sanggup bersiaran secara langsung di media sosialnya sehingga jam 3 pagi. Cantik, warna gold. Baru-baru ini kisah Maidah juga menjadi tumpuan warga maya apabila seorang personaliti media sosial yang mengikuti siaran langsungnya menyatakan hasrat ingin membeli pakaian yang dijual sebanyak RM1,000.
Kecekalan mereka membuktikan bahawa tiada yang mustahil dalam kehidupan asalkan tekun berusaha untuk mengatasi segala rintangan. Demikian cabaran berniaga di era pandemik yang cukup mencabar. Ya. Dan kalau ada platform, kita gunakan sebaik mungkin. Terutama mereka yang ada kuasa. Maksud saya dari segi pengikut ya. Ya. Gunakan jumlah pengikut yang ramai itu untuk membantu ataupun ke arah kebaikan. Ya, awak lah salah seorangnya ya. Yang ramai pengikut. Ini Miswan ramai pengikut. Okey, kita nak bersama dengan individu yang kami tampilkan tadi. Kita bersama dengan Mak Idah terlebih dahulu ataupun Puan Rosida Ahmad, salah seorang peniaga baju dalam talian ni. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi, salam. Ya, apa khabar Mak Idah? Boleh kita panggil Mak Idah ya? Apa khabar? Sihat. Okey, baru nampak muka Mak Ida sihat ya. Okey, dah berserapan ke macam mana? Dah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi macam mana perniagaan ataupun jualan minggu ini bertambah insya-Allah ya? Ya, insyaAllah tambah. Ya, okey. Selain pada Mak Idah, kita pun ada Uncle Fu, Cia Kiat dan Muhammad Norizan Sahat, juga peniaga produk wangian. Selamat pagi kedua-duanya. Selamat pagi. Ya. Okey, jadi macam mana melihat selepas mendapat publicity dan juga bantuan ataupun mendapat promosi yang saya kira baik juga, adakah jualan kalian meningkat dan membantu untuk pendapatan seharian? Kita mula dulu dengan Mak Idah nak cerita. Keseronokan dapat pembeli baru ke, pelanggan baru ke? Silakan. Pertama sekali, Mak Ida nak ucapkan terima kasih. Rasa terharu juga dan berterima kasih banyak-banyak kepada pihak TV3 Malaysia hari ini yang sudi menjemput Mak Ida. Terima kasih banyak-banyak. Dan soalan apa? Seronok tak Mak Idah dapat Seronok, berniaga dapat pelanggan ni? baru, jualan banyak. Ya. Mak Ida seronok juga. Sama juga rasa terharu kerana baru ni masa Mak Ida buat live, Cik Hafiz Muhammad masuk dalam live Mak, suruh yang semua masuk share. Jadi view Mak Ida naik banyak malam tu sampai 700 lebih. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak. Sejak malam tu sampai semalam banyak juga view meningkat dan jualan pun meningkat, tetapi Cik Hafiz Muhammad tu dia buat amanah sedekah malam tu. Ya. Buat free lock. Mak Ida, sebelum kejadian tu berlaku, macam mana live Mak Ida ketika buat sesi live tu kan? Berapa ramai yang selalu masuk Mak Ida? Kan masa viral tu banyak ramai. Masa viral tu ramai. Lepas tu dah slow lah dah. Dah slow dah. View pun setakat 20 orang, 20 view je. Dah malam Hafiz Muhammad tu masuk, pum, naik balik. Alhamdulillah. Pom macam tu Mak Ida ya? Jadi yang banyak orang beli baju apa? Baju wanita ke baju apa? Mak Ida ada sama banyak. Ada lelaki, ada wanita juga. Ya. Okey. Mak Ida, kita nak bersama dengan Uncle Fu pula. Uncle Fu, kalau boleh kongsikan sebenarnya macam mana timbul idea nak buat live untuk sesi jualan secara dalam talian Uncle Fu? Idea sebenarnya datang daripada secara tak tanda lah. Okey. Jadi siapa yang banyak membantu untuk buat live ni? Pada mula-mula masa viral tu ada kawan saya yang Cik Isan dengan Cik Asman yang bantu. Okey, kita bersama dengan rakan peniaga yang juga Muhammad Norizan Sahat. Cik Norizan mungkin boleh kongsikan sebenarnya apa yang berlaku dan sekarang bagaimana tahap jualan untuk Uncle Fu? Okey, sebenarnya selepas ada satu orang hamba Allah ni dah viralkan Mr. Fu di social media, alhamdulillah dia punya order dia memang terkejut lah. Memang tak sangka support daripada seluruh rakyat Malaysia, tak kira bangsa, memang sangat-sangat luar biasa. Jadi kita juga membantu menyokonglah golongan seperti Mr. Fu, seorang OKU ya. Ya. Jadi ada kelompok ke ataupun ada circle tertentu yang diwujudkan untuk membantu? Bagaimana? Jadi kita mewujudkan satu
portal WhatsApp online untuk kita berkomunikasi. So walaupun kita jarak jauh, Mr. Fu tinggal di Ceras, saya tinggal di Bandar Sarjana Putra, tapi itu bukan satu masalah sebab kita bekerja secara berkomunikasi secara teruslah melalui online. Ya. Uncle Fu, saya teringin nak tengok Uncle Fu buat live macam mana sesi dia? Demo sikit macam mana? Cara berniaga. Okey, okey Fu, boleh tunjukkan cara macam mana buat live? Contoh-contoh saja. Sikit-sikit je. Macam mana? Saya Okey, bayangkan ada satu produk di tangan kan. Macam mana kita nak macam jual mana nak tu? jual? mula-mula kita nak kenalkan produk seperti kelebihan produk tersebut dengan ketunaan peletahan sampai bila. Okey, sekarang ordernya katanya dah banyak kan? Boleh ke menang tangan tak? Okey, sekarang. Okey, ini antara aksi Fu ketika beraksi menjual wangian. Tengok Jadi, peralatan pun dah semakin maju Siap ada mikrofon lagi kat depan sekarang. Semuanya upgrade. Semuanya upgrade. Cik Norizam, melihat kepada semangat Uncle Fu ni, apa yang Cik Norizam boleh katakan? Jadi apa yang saya dapat daripada Uncle Fu ni, dia seorang yang berani mencubalah sebab niaga online sebenarnya kita kena berani. Betul? Sebab bila dia mencuba, dia pun tak sangka rezeki tu datang waktu tu. So kita sebagai peniaga online kena terus mencuba dan berani. Okey, selain daripada mereka bertiga tergenak bersama dengan Hafiz Muhammad yang usahawannya yang disebutnya tadi, mungkin ada faktor tertentu yang membawakan beliau untuk membantu. Okey, tapi sebelum tu nak tanya kepada Maidah. Ya, saya. Maidah, okey. Apa perasaannya bila ada orang yang baik hati untuk membantu? Sebab saya percaya buat live ni, berniaga macam Cik Norizam cakap tadi, memang bukan suatu perkara yang mudah kan. Bila dah penat lelah nak buat live tu, tiba-tiba ada orang membantu. Macam mana perasaan Maidah ni? Perasaan terharu sangat, sangat-sangat. Encik Hafiz Muhammad sebenarnya sudah 2 kali dah buat amalan sedekah dalam live Maidah sebenarnya. Mula tu 1,000, malam tu 1,000, 2,000. Pernah jumpa ke Maidah? Pernah. Ya. Benar? Okey. Pernah. Pernah sebab Encik Hafiz Muhammad masa yang pertama tu dia sendiri, Encik Hafiz Muhammad sendiri yang main rumah mak yang hulurkan amalan sedekah tu. Oh. Okey, Hafiz dah pun dalam talian. Dah nampak ke Maidah? Nampak. Assalamualaikum Hafiz. Waalaikumsalam. Ya, Hafiz. Okey, Hafiz, terima kasih kerana sudi bersama kami pagi ini. Mungkin boleh kongsikan sebenarnya apa yang berlaku, apa yang awak lakukan ni, Hafiz? Alright. Biasalah masa kalau kita malam-malam kan ada masa yang free tu kita akan scroll kita punya Facebook, Instagram. Jadi saya ada ternampak waktu saya buka Facebook malam tu pukul 1 pagi. Bila saya nampak Maidah tengah buat live, dia wujud satu benda yang mana kita malu dengan diri sendiri. Sebagai seorang orang muda, kita malu dengan diri sendiri. Kita ni bekerja sampai pukul 10 malam je. Tapi Maidah ni pukul 1-2 pagi buat live, jual baju-baju bandel dan sebagainya, which is tu benda yang dipuji. Dan saya tengok masa live tu ada 1-2 viewers je. Paling banyak pun 20 viewers. So masa tu Alhamdulillah, orang kata apa, saya ada sahabat-sahabat yang ramai juga kat social media, saya cuba share. And Alhamdulillah, ramai yang tengok, ramai yang support Maidah, suka tengok apa yang Maidah usahakan tu. Ya. Okey, itu dia. Jadi pastinya ada kepuasan tersendiri. Sebab kalau kita beri wang tu mungkin akan habis digunakan. Tapi kalau kita beri kebahiran, peluang dan juga exposure contohnya, kededahan, pasti ada lagi impak selepas itu supaya mereka dapat berdikari, dapat juga nanti kita tahu mereka ni dapat menjadi mentor pula kepada sahabat-sahabat lain yang inginkan situasi yang sama. Betul. Pada saya, apa yang Mak Udah usahakan ni, dia memberi inspirasi kepada, di waktu PKP ni ramai orang yang orang kata apa, susah, ramai orang yang memerlukan kewangan dan sebagainya.
Tapi kalau kita melihat apa yang diusahakan oleh Maidah ni, dia boleh mendatangkan satu semangat dekat kita semua yang kita ni berpeluang. Allah menyusun kita dan kita ada peluang untuk mencari rezeki tu dengan apa cara sekalipun. Dan usaha Maidah ni, air mata, jujur Maidah, keikhlasan Maidah berniaga setiap malam tu, itu yang saya nampak, dan rakyat-rakyat Malaysia insya-Allah dengan izin Allah akan terus support Maidah. Nangis ke tu? Jiwa seorang ibu, King. InsyaAllah. Maidah, ada Saya pernah apa-apa? pergi. Ya, Maidah, ada apa-apa nak dikatakan kepada Hafiz? Ya, Mak Ida nak ucapkan terima kasih lah Kak Hafiz. Terima kasih banyak-banyak. Yang tu yang Mak Ida boleh katakan, dan Mak Ida nak mendoakan semoga Hafiz bertambah rezeki Hafiz. Amin. Supaya lagi banyak lagi Hafiz boleh tolong orang-orang yang lain. Selain Mak Ida. Ya, Amin. baik. Terima kasih Saudara Hafiz Muhammad kerana sudi memberikan inspirasi ini juga. Semoga segala yang didoakan oleh Mak Ida bersama dengan kita rakyat Malaysia ni dimakbulkan insya-Allah. Ya, Hafiz, terima kasih. Okay. Amin ya Mujib. Amin ya Mujib. Thank you so much. Sebenarnya pun kisah Cik Fu juga mendapat liputan dan dibantu oleh seorang wanita bernama Nurul Ashikin yang berpengalaman di Kuala Selangor yang berkongsi kisah Cik Fu sehingga tular dan akhirnya dapat membantu komuniti sebegini. Okey, Nurul Ashikin, Assalamualaikum. Ya, okey. Assalamualaikum Puan Ashikin. Mute lah, boleh on tak? Mikrofon tu Okey, baru dapat dengar. Alhamdulillah. Okey, di Kuala Selangor. Okey. Bagaimana boleh bermula idea ataupun ceritanya dapat tularkan kisah Cik Fu ni? Okey, pada asalnya boleh dengar tak? Boleh. Silakan. Asalnya saya sekadar tengok live Shopee tu lah. Saya scroll. Lepas tu pendekkan cerita, saya terjumpa live Mr. Fu. Dan saya tengok. Lepas tu saya tengok live dia 7 orang je yang tengok. Jadi saya macam terkesan untuk membantu. Jadi saya screenshot. Saya fikir Twitter ni tempat yang paling mudah untuk viral. Saya post screenshot tu dekat Twitter dan saya tak sangka pun boleh viral. Jadi saya sekadar niat untuk membantu. Kalau macam tak ramai bantu pun tak apa, yang penting ada yang bantu. Tapi macam alhamdulillah lah berita ni viral sampai peningkatan pendapatan Mr. Fu pun sekarang dah meningkat, alhamdulillah. Ya. Ashikin, bila awak nak screenshot tu, apa yang buat awak sangat tertarik dengan live daripada Mr. Fu ni? Sudah pasti. Yang pastinya saya tertarik sebab Mr. Fu kan dia kelainan upaya. Dia walaupun dia kelainan upaya tapi dia bersemangat. Saya tengok live dia sekejap, saya nampak dia sangat-sangat bersemangat. Tapi bila tengok live dia, view dia sikit, jadi memang saya betul-betul nekat nak bantu walaupun saya ni bukanlah berpengaruh ataupun banyak followers. Tapi mungkin sebab niat saya nak bantu, alhamdulillah dengan keprihatinan rakyat Malaysia pun, alhamdulillah dapat membantu. Ya, baik. Jadi Cik Fu, macam mana mengenali, sebelum ni pernah berinteraksi tak dengan Nurul Ashikin? Tak pernah. Sebenarnya Cik Fu ni ada satu niat, kita nak jumpa dengan Ashikin ni untuk beri sedikit cenderahati lah, tapi sebabkan PKP ni kita tangguhkan dulu lah. InsyaAllah Ashikin kita akan berjumpa lah. Saya akan bawa Mr. Fu untuk berjumpa, bertemu muka insyaAllah. Ya, maknanya tahulah yang viralkan ni adalah Ashikin ya. Tahu, ramai orang yang petik nama dia. So dia memang Ashikin ni memang orang tim niaga kita sangat-sangat kenal. Ya. Uncle Fu ada apa-apa nak cakap kat Ashikin tak? Ada. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada saudari Nur Ashikin kerana membantu saya. Itu saja? Itu je. Ashikin ada nak cakap apa-apa tadi? Saya sebenarnya dah lama dah teringin nak jumpa dengan Mr. Fu. Tapi itulah, pihak BRIS ada datang jumpa saya, ada buat interview saya, pihak BRIS ada bagi sedikit makan. Tapi tak ada rezeki lagi nak jumpa Mr. Fu. Saya harap ada rezeki lah untuk jumpa Mr. Fu dan lah.
yang InsyaAllah. bersusah payah yang bantu Mr. Fu. Ya, insyaAllah. Gembira kami dapat temukan kalian secara dalam talian pada pagi ini juga. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak atas usahanya semua. Syikin, terima kasih banyak-banyak. Awak orang Jeram ya? Saya orang Kuala Selangor. Kuala Selangor. Okey, sebab ikan bakar kat sana sedap. Ya ke? Nanti Cik Norizan dengan Mr. Fu boleh makan ikan bakar di Kuala Selangor ya? Itu pasti kita akan belanja Shikin and family lah. Okey, jangan lupa ajak kami ya. Okey. Boleh. Fitri dan Hanif takkan lupa, insyaAllah. Baik. Okey. Baik, terima kasih kepada sekali lagi untuk Mak Ida, kepada Cik Fu, kepada Cik Norizan dan Ashikin dan tadi kepada Hafiz Muhammad kerana berkongsi inspirasi yang dalam situasi yang mencabar ni perlu ada satu suasana simbiosis ke ekosistem ke yang saling membantu untuk kebaikan bersama. Okey. Teruskan melakukan kebaikannya kalian. Itulah maksud yang tadi, sakit sama mengaduh, luka sama menyiuk. Apa tu Fatriah? Okey, terima kasih semua. Okey, ada juga yang bertanya apa yang dimaksudkan dengan menyiuk. Kalau cuba Hanif mengaduh. Mengaduh. Aduh, sakitnya. Aduh, sakit. Kalau menyiuk, tadi awak tepuk saya kan? Aduh, sakitnya. Kalau menyiuk, macam luka. Dia betul-betul sakit tu. Luka. Dia kita macam tarik nafas tu guna mulut. Kan? Macam sakit. Itu dia panggil siuk. Jadi kalau dia ditambahkan imbuhan, menyiuk. Okey. Mungkin ada yang tak biasakan istilah ni. Okay, kalau Ahdi dari tepi kan, nampak side profile kan. Okey. Jadi kalau bahasa Melayunya apa? Pandangan sisi. Maksudnya apa ni? Side profile. Okey. Apa bahasa Melayu? Side profile, pandangan tepi. Sisi. Tampang sisi. Okey. Okay, Tiba-tiba pula yang ni. Sebab saya study yang pasal menyiuk ni. Menyiuk, okey. Awak patut cakap lah pasal side profile. Pasti boleh lah kalau mungkin ulas bola kan. Ada pemain yang menyiuk, ada kemudian tak? Kita tak cakap lah tu. Takut nanti semua orang tertanya-tanya pula kan. Tapi kita kenalah menyiuk pemain itu kerana dibentis. Jarang pula kita cakap. Mewara-warakan perkataan Melayu yang jarang kita pakai. Hebat sekali. Okey, saya belajar satu perkara pada pagi ini. Kita berteriak seketika. Selepas ni banyak lagi perkongsian di Mesyai. Jumaat hari yang berkah dan afdal untuk kita melakukan pelbagai amalan kebaikan, termasuklah untuk membantu pembinaan tahfiz yang baik untuk ummah, iaitu Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra yang memerlukan sumbangan untuk pembangunan dan pengurusannya. Ini sebuah rangkuman untuk kita mudahkan lagi pemahaman bagaimana institusi ini berfungsi untuk ummah yang cemerlang. Bantulah Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra atau MTS FAS dalam melahirkan generasi khalifah yang bertaraf profesional hufaz. Berinfaklah kepada dana pembelian tanah MTS FAS yang akan dibangunkan menjadi pusat pengajian tahfiz sains moden dan pahala berterusan menanti anda. Baik, kita nak bersama dengan penasihatnya MTS FAS iaitu Ustaz Ilyas Ismail dalam talian untuk berkongsi semangat dan juga jihad dalam membina Mahat Tahfiz ini demi kebaikan ummah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Fitri, dia. apa khabar? Merah kita hari ni, no? Merah. Ni je baju yang capai. Okey, baik Ustaz, macam mana dengan sikit latar belakang tentang Mahat Tahfiz ni? Apa yang pergerakannya dan juga mungkin matlamat yang ingin dicapai? Silakan. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Fitri yang dikasihi dan seluruh penonton-penonton Malaysia hari ini, moga semuanya berbahagia dan dirahmati Allah. Khususnya kita yang berada pada bulan Zulhijjah dan juga kita berada pada hari Jumaat, penghulu segala hari Sayyidul Ayyam. Untuk pengetahuan semua, MTS FAS ataupun Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra ini merupakan tahfiz sains yang berdaftar di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia dan ianya juga telah pun beroperasi sejak daripada tahun 1988 lagi dengan bermatlamatkan untuk melahirkan generasi khalifah yang serba boleh, yang berkebolehan daripada segenap bidang. Dan dengan itu juga kita telah pun ataupun pihak MTS FAS telah menyediakan beberapa aliran pelajaran yang menyediakan ataupun untuk melahirkan generasi tahfiz yang bagus, iaitu antaranya ada aliran akademik, ada aliran tahfiz dan juga aliran sains. Jadi di sini kita nak
kongsikan dengan semua bahawa sampai ke saat ini alhamdulillah dengan keadaan ataupun dengan kedudukan MTS Fast yang beroperasi di 10 buah lot rumah kedai yang disewa di Fasa 3 Taman Seri Gombak. Dan dengan ini kita nak menyampaikan hasrat untuk pembelian tanah yang kira-kira jutaan ringgit lah dia punya jumlahnya, yang mana pada waktu ini kita memerlukan sumbangan daripada penonton-penonton yang dikasihi semua dengan kita mengambil keberkatan hari Jumaat ini untuk satunya dana pembangunan dan pengurusan pihak MTS Fast. Kalau anda dapat lihat pada paparan skrin pada waktu ini, itu merupakan cadangan untuk pembinaan sebuah kompleks MTS Fast yang dapat memuatkan kurang-kurang kira-kira 1,000 warga di kawasan tersebut, yang mana ianya merangkumi ada makmal, ada bilik ataupun kelas ataupun pejabat, surau dan semuanya lah untuk menepati hasrat MTS Fast dan memberikan keselesaan ataupun prasarana yang bagus. Dan untuk penonton-penonton semua juga, MTS Fast merupakan penolong amil bertauliah lantikan daripada Lembaga Zakat Selangor. Jadi para penonton, bagi anda yang nak menunaikan zakat, boleh juga anda nak berzakat bersama dengan MTS Fast. Seperti yang saya katakan tadi, tak kisah sama ada zakat perniagaan, zakat pendapatan dan seumpama dengannya. Dan juga mungkin anda yang nak berwakaf, boleh, sangat-sangat dialu-alukan kerana MTS Fast juga berdaftar dengan Perbadanan Wakaf Negeri Selangor. Ini membolehkan atau melayakkan pihak MTS Fast menerima sebarang bentuk wakaf demi untuk keselesaan ataupun demi untuk segala yang diperlukan oleh pihak Mahat ini. Dan juga bagi anda yang nak menyumbang, boleh saja terus ke laman web yang juga tertera pada skrin anda. Boleh juga transfer akaun ke nombor akaun, ataupun boleh juga kalau nak hubungi pada nombor talian yang tertera 01966666114 untuk WhatsApp dan 0361774315 untuk talian. Para penonton semua, sekarang ni kita akui Saudara Fitri, kita sekarang ni berada di musim susah, kita berada di dalam keadaan yang ramai dalam keperitan hidup pada waktu ini. Namun percayalah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana kata Nabi, siapa-siapa yang membantu orang yang dalam kesusahan, Allah Ta'ala akan tolong. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Kata Nabi, Allah akan tolong hamba-hambanya. Saya, Saudara Fitri dan semua kita, Allah akan tolong kita. Tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Kita tolong saudara di kalangan kita. Kita membantu mereka. Apatah lagi yang kita nak bantu ini pula adalah sebuah institusi yang rancak, yang mereka ni senantiasa memikirkan jalan untuk membangunkan, melahirkan generasi khalifah tahfiz yang mereka juga merupakan barangkali menjadi saintis di masa akan datang nanti. Kalau kita bantu mereka ini, insya-Allah Allah jamin Allah akan datangkan bantuannya, Allah akan datangkan pertolongannya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Okey, demikian begitu lengkap sekali penjelasan Ustaz war-warakan untuk semua. Jangan lupa untuk membantu Mak Tahfiz Sain Fatimah Az-Zahra yang akan menjadi satu model terbaik. Lengkap semuanya, sistem-sistem yang begitu terancang dengan ini kalau siapa yang kita sempat untuk menyalin, ini kod yang boleh anda imbas untuk membuat bayaran. Dan juga tadi Ustaz jelaskan terperinci untuk anda membantu ini ada banyak cara melalui akaun Maybank yang tadi kami paparkan, ataupun anda cari sahaja Mak Tahfiz Sain Fatimah Az-Zahra untuk membantu dan hulurkan bantuan demi membina generasi Al-Quran, generasi Rabbani yang mampu memberikan impak cemerlang untuk ummah, insya-Allah. Sekali lagi terima kasih untuk Ustaz Ilyas. Amin, amin. Kita jumpa nanti, lama tak jumpa Ustaz dengan senda guraunya. Sebab Hanif, Ustaz pernah kata dalam hidup ni kena jadi manusia yang sunat. Kalau manusia haram, kalau kita ada menyusahkan, kita pergi orang suka. Kalau kita ni manusia yang halal, kalau kita datang kan, kita pergi orang sedih. Okay. Nak kita berada. Kalau makruh, makruh ni macam ada pun tak ada.
Simbolik ya sebab awak datang dari sana ke sini. Jadi maksud awak, kehadiran awak ni memang saya alu-alukan. Jadi kita nak teruskan juga dengan perkongsian-perkongsian sebab ini memang rutin wajib kami jugalah kewajipan untuk kita beritahu berkenaan dengan perkembangan kes COVID-19 yang telah pun dilaporkan semalam. Semalam sekali lagi mencecah angka 13,034 kes. Telah pun dilaporkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita lihat perinciannya yang mana masih lagi di Selangor dengan kes tertinggi ni jumlahnya, dan jumlah kematian juga tinggi 134. Dan jumlah yang melanda di Malaysia juga dengan 7,534 kes kematian secara keseluruhan. Ini jumlah kes baru, dan jumlah keseluruhan kes Malaysia sepanjang setahun lebih ini 964,918 kes. Selangor masih lagi tinggi dengan pecahan yang sangat tinggi 6,000 lebih. Diikuti oleh Kuala Lumpur, Negeri Sembilan juga tinggi, Kedah juga tinggi, Perlis pun ada kes. Jadi ini memang sangat membimbangkan lah, apatah lagi dijangka kes akan semakin meningkat lah untuk sepanjang bulan ini. Dan ada juga rakan yang telah pun menghantar gambar di CAC melawati Shah Alam. Memang panjang lah lainnya tu. Itu dia. Mungkin disebabkan faktor varian Delta yang pantas merebak. Selain daripada mungkin juga kerana kita betul-betul lakukan saringan besar-besaran, ni jumlahnya akan meningkat. Jadi dijangka dalam 2-3 minggu ini memang kes akan lebih kurang sama pada julat yang sama disebabkan agresifnya melakukan kerja-kerja saringan. Dan itu juga mengharapkan bertambahnya jumlah dos mereka yang telah pun disuntik ini mampu untuk mencipta imuniti berkelompok. Betul. Okey, yang dapat juga membantu untuk mengurangkan cabaran ini. Kita harapkan itulah yang terbaik sebab kita pun dah lebih 500 hari PKP sebenarnya. Betul. Terlalu lama dah kan. Dah terlalu lama juga kita dihalang untuk merentas ataupun melakukan aktiviti sosial. Tak apa, kita faham. Dan sekarang kita nak kongsikan berita mengenai imuniti kelompok dan juga larangan rentas negeri ni. Ada perkongsian di Berita Harian. Ini yang pertamanya, remaja umur bawah 17 tahun dan calon SPM tidak akan diberi vaksin. Ini berkaitan kebimbangan vaksin COVID-19 yang dikatakan boleh memberikan risiko kes myokarditis dan perikarditis, iaitu radang jantung kepada remaja selepas pada usia itu di bawah 17 tahun selepas mengambil dos kedua yang telah pun berlaku di Amerika Syarikat. Kenyataan itu menyebut ketika ini pemberian vaksin hanya kepada remaja yang mencapai usia 18 tahun termasuk pelajar tahun peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM dan Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM. Ada juga perkongsian berkaitan dengan pasangan jarak jauh lintas negeri selepas lengkap 2 dos vaksin, itu antara cadangannya jugalah. Okey, ini berkaitan dengan yang juga dikongsikan di Berita Harian. Perjuangan buruh emas bermula di Olimpik Tokyo. Sekarang sedang berlangsung acara kelayakan bagi acara memanah Shakira yang akan bertanding terlebih dahulu. Kemudian akan diikuti oleh Khairul Anwar, antara pemanah senior negara juga. Dan pada petang ini akan ada upacara pembukaan secara rasmi bagi Olimpik yang sangat-sangat istimewa pada tahun ini. Okey, itu di Berita Harian. Okey, di Metro, ini senyum ya. Kenapa? Carikan madu untuk suami. Okay. Bahaya senyum ni. Ada beberapa kisah antara lain ejen jodoh suami iaitu isteri yang pertama. Yang kisah pertama ni, Sumayah rela kongsi kasih bersama kawan baik. Saya dan Madu lebih suka bertolak ansur tanpa terlalu berkira soal penggiliran. Okay. Dan kisah kedua, dulu tak nampak keindahan poligami ni. Bila dah bersama, baru rasa bahagia. Itu dialami oleh keluarga Musa bersama isteri pertama, Nur Hayati, dan isteri keduanya, Nur Faidato, di rumah mereka di Bandar Sarjana Putra. Jadi kalau tengok gambar, saya ingatkan macam kisah apa, tapi rupanya kisah tentang poligami, keindahan poligami. Ya, seram lah bila awak baca tu. Okey, saya nak teruskan. Ini di NST, perkongsian di muka hadapannya iaitu maximize resources. Private hospitals continuing to demand commercial rates have been a stumbling block in this pandemic, says experts who urge the government to take over the facilities so they can adequately support public healthcare in this difficult time. Ini dikatakan berkenaan dengan kolaborasi ataupun arahan daripada kerajaan untuk mengarahkan private hospital ataupun hospital swasta untuk bersama-sama membantu mengambil pesakit-pesakit COVID-19 ini sekiranya ada keperluan. Okey, banyak lagi perkongsian juga anda boleh bacakan seterusnya di halaman ke-6 di NST berkaitan dengan perkara ini. Itu dia. Ya. Okey, kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ni ada lagi satu perkongsian berkaitan dengan lagu baharu dari Munif Hijaz. Apa lagu Hijaz yang awak paling suka? Sumayah. Ini Sumayah? Kawan lembut sutra kan. Macam itulah lebih kurang lah. Awak boleh nyanyi. Tapi lagu yang cover, lagu dia Ala Baladi. Okey. Tapi suara Ustaz memang sedap lah.
Semula jadi sedap ya. Okey, akan kita kongsikan selepas ini. Sambil itu ada boleh dapat menghirup tadi apa kopi apa tadi apa? Kopi pilih dia dari aku. Awak? Okey. Kita punya bicara makin panas tapi kopi dah sejuk. Apa jadi? Tak apa, kita rehat seketika, kembali selepas ini. Baik, kembali bersama kami di Malaysia. Hari ini kita nak kongsikan pelbagai perkongsian menarik di penghujung siaran pada kali ini. Tapi sebelum itu, kita ada satu perkara yang ingin diberitahu. Tapi sekarang ini difahamkan, atlet Malaysia Shakira sedang bertanding pada ketika ini. Ada satu fakta menarik untuk kita kongsikan. Sedang mengambil pengajian dalam jurusan komunikasi. Dan sekarang ini kan di musim peperiksaan, kabarnya mengambil satu paper di Malaysia, kemudian 2 paper lagi di Tokyo pada ketika ini, dan pagi ini sedang bertanding. Jadi bayangkan persaingan dan juga pertandingan kejohanan yang sedang dilalui oleh Shakira. Jadi kita doakan untuk sekurang-kurangnya melepasi peringkat kelayakan ini dan terus mengharumkan nama Malaysia. Ini satu tugas yang sukar, bukan mudah bagi layak ke peringkat seterusnya. Jadi keajaiban yang diperlukan oleh Shakira. Okey, kita nak teruskan. Ini berkaitan dengan penerajuk franchise Malaysia iaitu Pernas. Kita ingin bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutifnya iaitu Encik Muhammad Hilaluddin Abdul Syukur bersama dengan kita di talian secara panggilan maya pada kita ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi. Apa khabar? Alhamdulillah. Ya, mungkin kita boleh mulakan terlebih dahulu dengan Pernas selaku agensi di bawah MEDAC melaksanakan penjenamaan semula yang melibatkan pertukaran logo dan akronim pada 21 Jun 2021. Mungkin boleh terangkan kenapa penjenamaan semula ini dilakukan? Okey, terima kasih. Penjenamaan semula Perbadanan Nasional Berhad dari PNS kepada Pernas ialah untuk memperkenalkan dan memperkukuhkan peranan Pernas di dalam menerajui sektor franchise di negara ini. Ya, mungkin Encik Hilaluddin boleh kongsikan berkenaan dengan kepada penonton fungsi dan peranan Pernas pada ketika ini. Baik, fungsi dan peranan Pernas adalah untuk menarik minat masyarakat untuk menceburi bidang perniagaan dan juga untuk membantu usahawan-usahawan yang mempunyai perniagaan untuk memajukan perniagaan mereka di dalam sektor franchise. So kami juga membangunkan jenama cuba membantu usahawan-usahawan untuk membangunkan jenama-jenama franchise tempatan supaya kita dapat melebarkan lagi pasaran mereka di dalam negeri dan juga di luar negara. So kita mempunyai produk-produk ataupun servis-servis yang kita tawarkan kepada usahawan-usahawan. Servis kita yang produk kita yang utama ialah kita beri pembiayaan perniagaan untuk sebagai usahawan-usahawan yang baru ingin menceburi perniagaan sebagai franchisee. Dan juga kita beri pembiayaan untuk usahawan-usahawan yang ada perniagaan sekarang untuk menjadi franchisor. Ya, sangat menarik. Banyak juga services kita termasuk juga training untuk skill set usahawan-usahawan. Kita adakan khidmat nasihat untuk peniaga-peniaga untuk bagaimana mereka dapat meningkatkan perniagaan mereka ataupun memantapkan perniagaan mereka supaya menjadi perniagaan yang lebih berdaya saing dan untuk menjadi franchise yang baik. Kita juga ada satu e-marketplace, kita panggil Pbli. E-marketplace ni adalah atas talian kita khususkan untuk franchise centric e-marketplace. Ya, Cik Hilaluddin menarik sebab dikatakan ianya peneraju franchise Malaysia. Mungkin boleh kongsikan hala tuju Pernas selepas melakukan penjenamaan ini? Baik, Pernas committed untuk terus merancangkan industri franchise, perkembangan industri franchise di negara ini. Kita akan cuba meluaskan kita punya liputan untuk mencapai segala lapisan masyarakat, baik daripada informal, SMEs dan yang mikro. So sasaran kita untuk meliputi
seluruh lapisan masyarakat dan untuk merangkumi satu negara, insya-Allah. Ya, selain daripada itu mungkin ada sasaran dari sudut penjenamaan semula yang dilakukan, kabarnya mensasarkan 18,000 peluang pekerjaan baru, Cik Ilaluddin? Ya. Sasaran kita ada 5 tahun sasaran untuk mencapai, kita sasarkan untuk melahirkan 25 ikon franchise tempatan dalam masa 5 tahun. Dalam itu juga kita sasarkan untuk mendapat lahirkan 5,000 usahawan-usahawan franchise ataupun franchisee, di mana kita dapat sasarkan mewujudkan peluang pekerjaan bagi 18,000 orang, insya-Allah, dalam 5 tahun. Kami cuba sasarkan itu melalui projek-projek yang kita baru jalankan pada tahun ini. Kita ada projek Be Your Own Boss. Kita usahawan-usahawan yang ingin menceburi perniagaan, dan juga yang ikon tadi itu kita ada projek accelerator. Kita masukkan mereka dalam fast track untuk lahirkan ikon-ikon franchise yang baru, insya-Allah. Ya. Baik, sangat menarik. Mungkin yang terakhirnya Cik Ilaluddin berkaitan dengan harapan terhadap Pernas lepas dijenamakan semula ni. Silakan. Baik, harapan kita ialah untuk Pernas menjadi lebih relevan dan lebih sinonim di dalam sektor franchise. Kita cuba akan mewujudkan rangkaian perniagaan, value chain ataupun jaringan-jaringan usahawan dan mewujudkan ekosistem yang lebih efektif dan lebih efisien. So harapan kita ialah kita nak mencari lebih ramai usahawan-usahawan yang ingin meluaskan perniagaan mereka di dalam sektor franchise. So siapa-siapa usahawan-usahawan yang ingin meluaskan perniagaan mereka, cari Pernas. Dan juga kita ingin mencari masyarakat yang untuk menceburi bidang perniagaan sebagai sektor profession yang utama. So siapa yang nak mencari perniagaan, opportunity perniagaan, datang cari Pernas, insya-Allah. Ya, ataupun keywordnya adalah cari Pernas ya, Cik Ilaluddin? Ya. Hashtag cari. Betul, itu sangat menarik. Terima kasih banyak-banyak Cik Muhammad Ilaluddin Abdul Syukur, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Nasional Berhad ataupun Pernas, kerana sudi bersama dengan kami. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, itu dia berkenaan dengan peneraju franchise Malaysia. Dan sekarang kita nak kongsikan ini satu lagi karya yang ingin dibawakan berkaitan dengan satu perkongsian baru. Ini kalau Fetri dia sukalah sebab ini berkaitan dengan air mata kasih kekasih ni. Bagaimana Fetri? Kering Sudah Air Mata. Lagu terbaru daripada Munif, dan yang pastinya lagu inilah inspirasi untuk semua. Mungkin ada penceritaan di sebalik lagu ini. Ya. Gambaran kehidupan, saya tak tahu, di sebalik wabak ini ada yang kukuh, ada yang rebah, ada yang turun merambing, semuanya dalam situasi yang suka untuk diramal. Ya. Kering Sudah Air Mata ya. Itu dia. Penampilan dalam klip video Adam Khoury dan juga Martin. Baik, kita nak bersama dengan penyanyinya yang sentiasa dikenali dengan suara yang cukup merdu. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah sihat. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Ya. Okey. Itu dia, lama tak bersua dan juga mendengar alunan-alunan indah Surah Maulid kita. Ini lagu terbaru paling terkini ya lagu? Ya, lagu ni baru tak sampai sebulan lagi dilancarkan. Oh, kabarnya semasa PKP ya? Dia bermula daripada awal PKP hari itu. Jadi pihak kerajaan melalui KKMM, komunikasi multimedia, ada satu dana untuk kita sebagai penggiat muzik ni untuk buat lagu barulah. Jadi kebetulan saya pun tengah yelah kita tak ada buat apa-apa PKP kan, asyik layan YouTube yang kata. Jadi kebetulan dapat peluang ni, saya pun submit. Alhamdulillah KKM luluskan untuk saya buat satu single
yang mana sebenarnya Kerja Saudara Mata ni pada peringkat awal saya ada bincang dengan Abang Lokman untuk kita buat juga untuk relatekan juga dengan PKP kita ni kan. Tajuk dia pun macam sesuai juga kan. Tapi sebab saya fikir kita tak sangka lah PKP ni lama kan. Ingat masa tu macam alah kan buat sekejap dah tak sempat dah habis PKP kan. Mula-mula ingat macam tu. Jadi saya cakap dengan Abang Lokman kita buat umum je lah, cuma mungkin kita boleh relatekan lah juga kan bagi mereka yang memahami lah benda yang kita nak sampaikan kan. Sebab dalam lagu ni kita nak sampaikan mesej dia, kita manusia ni memang selalu kata kita selalu buat baik, tapi kadang-kadang kita selalu juga buat jahat kan. Maknanya benda tu kita selalu buat benda tu berulang kali kan. Adaptasi daripada surah Wal Asri lah. Jadi cuma video klip ni saya buat lain sikit. Yang mana seorang anak ni jiran sebelah rumah dia meninggal, orang Islam, tapi dijaga oleh jiran sebelah rumah yang bukan Muslim. Adalah bukan yang sebenar lah kan. Dalam cerita dijaga, cumanya bagusnya jiran yang bukan Muslim ni dia jaga anak ni walaupun dia tak Islam tapi dia jaga cara Islam. Maksudnya dia hantar anak dia pergi sekolah. Cumanya hidayah tu ialah macam cerita Nabi Muhammad lah, Rasulullah dengan bapa saudara Abu Talib lah kan. Maknanya benda tu walaupun duduk satu rumah, walaupun duduk berdekatan, selalu jumpa, selalu bagi nasihat, tapi hidayah itu milik Allah. Jadi macam dalam lagu ni pun saya nak sampaikan mesej yang samalah. Cumanya akhirnya dalam lagu ni dia tu dapat mengucap lah, sebab dia dah dalam masa yang anak angkat tak tahu ni, dia baca buku juga, dia mendalami juga agama tu, maknanya dia tahu. Dia dah tahu, cumanya dia malu nak zahirkan. Pada saya lagu ni kita nak sampaikan, maknanya mesej yang kita nak sampaikan tu, nasihat yang kita sampaikan tu, jangan kita rasa penat, jangan kita rasa jemu. Terus sampaikan sebab hidayah tu yang akhirnya Allah yang akan bagilah. Itu dia. Kalau ikutkan dah berapa lama Cik Munif menyanyi ni? Macam mana yang untuk lagu ni? Bukan, maksud saya dalam tempoh career berapa lama nyanyi dah? 30 tahun ada? Oh, lebih kurang. Apa beza dulu dengan sekarang bila masuk studio rakaman ni? Kalau dulu memang kita macam lambat lah proses nak menyiapkan satu lagu tu kan, sebab kita baru. Tapi sekarang ni sebab saya nyanyi dah macam yang you all cakap tadi dah 30 tahun. Jadi kalau masuk studio tu saya boleh setkan time lah. Saya mungkin buat dalam masa setengah jam ke 1 jam je untuk satu lagu. Okey. Bagaimana penerimaan orang dengan karya terbaru ni? Alhamdulillah, sebab bila kita lancarkan je video ni, sambutan tu sangat menggalakkan, sebab pada dia orang penceritaan ni agak berbeza. Dia orang mengimbau kenangan Rasulullah ketika nak berdakwah kepada Abu Talib kan. Bercakap tapi Abu Talib tak indahkan apa yang dia cakap. Jadi benda tu memang kata satu benda garapan yang agak berlainan lah. Mula-mula saya nak buat benda ni biasa je, macam mesej kita sebagai orang Islam ni, kejap bawa balik tapi kejap lagi buat jahat balik, kejap bawa baik, kejap buat jahat balik kan. Benda yang kita ulang-ulang selalu kan. Tapi dalam cerita ni kalau macam tu, kalau saya bayangkan benda tu akan jadi satu mesej yang biasa je, orang semua akan buat macam tu kan. Tapi bila kita buat satu something yang cerita yang berbeza, tapi sebenarnya saya terkejut juga bila saya dah keluarkan lagu ni, ada kawan-kawan yang share dekat saya punya Facebook cerita yang sebenar yang berlaku dekat Sabah. Yang saya rasa macam wah, lupanya kita ingat benda ni kita just nak mengeluarkan satu idea yang baru dan sebagainya lah. Cupanya benda ni benar-benar ada berlaku di negeri Sabah. Yang mana anak ni memang dijaga oleh bukan Muslim tapi dia didik cara Muslim. Mak dia tak Muslim. Ya, kebetulan lah ya. Lagu yang memberikan satu perspektif berbeza kepada kehidupan ya. Dakwah tu luas dan juga mungkin kena berterusan dan cara yang hikmah. Jadi tahniah atas penghasilan single terbaru. Terima kasih. Suara tetap merdu. Tetap jadi pujaan. Semoga berjaya ya. Boleh tak dia dari tadi nak sangat lagu Sumayyah, boleh manja sikit tak? Sikit je. Sumayyah, kau dibunuh di dunia sementara untuk hidup di syurga yang selama-lamanya.
Kaulah wanita terbaik, sebaik manusia, namamu tetap menjadi sejarah. Itu dia hebat sambil duduk ya. duduk macam tu. Kalau berdiri ya lagi meremang. Sebab kita dah macam ni dah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sama-sama. Ya, jumpa nanti Itu satunya Munif Hijaz ya, suara yang tak kering di zaman lah. Betul. Walaupun lagunya kering sudah air mata, namun bakatnya tetap bersinar. Ya, betul. Okey, hari ini ada atlet yang bersaing. Sedang bersaing, Syakira macam kita cakap tadi, tapi memanah muka tirainya pada hari ini. Petang nanti akan ada upacara pembukaan, tapi besok secara rasminya banyak sekali lah ataupun ramai atlet Malaysia akan turun padang, dan kita nak tengokkan tentang bagaimana jadual lah. Mungkin ada yang nak ikuti kan perkembangan atlet-atlet Malaysia ni. Jom Tak payah berjaga malam sebab waktu lebih kurang. Lebih kan? kurang, dia petang je. Okey. Okey, sukan akuatik renang, Wilson Sim, kemudian P. Ching En pada hari Ahad esok nanti. dan lusa. Ini badminton akan turun padang esok 24 hari bulan. Chow Mei Kuan, Lee Meng Yin, Lee Zijia pun akan beraksi esok pada kumpulan M. Sonia Chia, Aaron Chia dan juga Soh Woo Yik juga akan turun. Chan Pensun, Goh Liu Ying juga antara harapan emas kita akan turun pada hari esok untuk perlawanan pertama mereka peringkat kumpulan. Badminton dia ada peringkat kumpulan dulu, lepas tu baru ke peringkat kalah matilah. Ni Kita kumpulan gimnastik. apa? Kita kumpulan maut ke apa? Kita kumpulan yang boleh pergi ke second round lah sepatutnya. Gimnastik Jeremiah Farah N akan turun pada hari esok. Jeremiah Farah N pada hari Ahad. Farah N akan beraksi dalam kategori Women's Individual All Around, sama juga macam Jeremiah. Maksudnya mereka ada 4 disiplin untuk ditetapkan. Kemudian memanah dan juga laser. Pelayaran. Ya, okey. Syazrin dan juga Khairul Nizam Afendi sedang bertarung pada kita ini. Sebab pelayaran dia satu jangka masa yang panjang lah. Ini pada hari esok dan juga lusa akan bersaing untuk nama Malaysia ni yang akan dibawakan. Pemburuan pingat emas pertama. Itu dia. Selepas Mencari 40 tahun kelipan kita emas mati. dari Gunung Fuji. Boleh kita gali emas kat situ Kalau good luck dalam masa Jepun apa? Gambate. Kan betul kan? Okey. Gambate Tokyo 2021. Ya. Okey. Oh, kita bersama dengan KA balik, Kamarul Akhir tadi, untuk berkongsi keadaan semasa di Tokyo pada ketika ini. Jom. Okey. Oh, sempat lagi ni? 10.25 pagi apa yang ada dia nak kongsikan. Keadaan di venue. Okey. Wow, tiba-tiba muncul Okey, macam mana venue dia? Macam mana perkembangan atlet Malaysia sekarang, KA? Sempat tak nak tengok? Oh, tak sempat. Tak sempat. KA berada di belakang lensa, fokus. Dan dah masuk pusingan kedua, tak silap saya. Oh, KA jangan lupa bawa balik face mask nanti ya. Oh. Itu dia cuaca yang baik sana. Ya, cerah. KA jaga diri. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi membawakan perkembangan. Nanti kami hubungi lagi untuk perkembangan selanjutnya, insya-Allah. Okay, terima kasih Meshal. Ya, jaga diri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye-bye. Oh, nampaklah Olimpik yang tu. berbeza. Mungkin penonton pun tak ramai. Kalau ada pun kena pakai mask. Kemudian betul-betul teliti, disiplin yang ketat. Papua selamat berjuang untuk atlet Malaysia mengharumkan nama negara tercinta di pentas antarabangsa. Betul. Petang ini akan berlangsung upacara pembukaan dan kita nak tinggalkan anda dengan bagaimana persediaan dari tuan rumah negara Jepun untuk upacara pembukaan pada hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum, selamat Jumaat.